saya dapat pick up a few line yang disampaikan. Salah satunya, apabila you mendapat maklumat daripada sesiapa pun, you harus sabar dan jangan terburu-buru buat keputusan terbaik. Dan di sini saya dapati satu pembelajaran dari Puan Laili adalah kita harus tahu diri kita, arah tuju kita ke mana yang kita nak pergi. Terima kasih Puan Laili atas pencerahan yang terbaik sebagai satu panduan untuk sahabat-sahabat kita di Zoom chat pada malam ini. Okey, saya ingin menjemput Cikgu Atika. Cikgu Atika. Cikgu Atika, are you there? Okey, Cikgu Atika. Okey, Cikgu Atika. Saya ada mentor. Okey, Cikgu Atika. Soalan saya untuk Cikgu Atika sama juga macam tadi Cikgu Atika dengar tadi kan. Ya, saya. Dalam perbualan saya dengan Cikgu Atika tempoh hari di berkaitan Zoom, saya sungguh menarik sekali apabila you ungkapkan perkataan bangkit tu dan you huraikan satu persatu. Boleh share dengan kami, Cikgu Atika, bagaimana pandangan you berkaitan dengan pemimpin yang macam ini dan you huraikan menggunakan huruf bangkit tadi. Silakan Cikgu Atika. Okey, baik mentor. Terima kasih banyak-banyak. Kita sekarang sedang membincangkan mengenai bangkit, ya. Okey. So dia punya words tu terdiri daripada 7 huruf. Okey, bangkit dalam bahasa Melayunya. Okey, B-A-N-G-K-I-T, ya, bangkit. Okey. Saya pernah dalam satu Zoom sebelum ini berbincang dengan Puan Laili dan juga mentor mengenai isi perbincangan yang kita nak bincangkan dalam Zoom Meet Bangkit pada malam ini. Jadi saya telah came up dengan idea ini. Untuk bisnes Win Impact Network ini, pada saya, apa sahaja bisnes yang kita lakukan, we must dare to fail. Pada saya macam tu. Maksudnya kita buat apa-apa sekalipun, kita memang tak tahu pun yang kita akan buat tu berjaya ataupun tidak. Tapi kalau kita langsung kita tak buat, so kita tak akan ada improvement dalam kehidupan. Maksudnya kita akan berada di takuk itu sahaja tanpa pergi ke mana-mana. Ambil contoh yang paling senang, kita nak pergi ke dapur lah. Dapur rumah kan, nak sediakan makan. Mungkin yang isteri tu kata, alah tak nak lah siang ikan, nanti kena jari. Pisau kena jari, luka. Nanti luka, terkena pisau, kena potong, hilang jari pula. Maksudnya macam tu. Apa saja yang kita lakukan, kita tak tahu perkara itu akan berjaya ataupun tidak. Kalau berjaya, Alhamdulillah. Kalau tak berjaya, pada saya, itu bukannya titik untuk kita stop, untuk kita berhenti. Maksudnya kalau kita dah tahu kita gagal di satu-satu point, sebenarnya dalam kegagalan itu ada hikmah, ada pengajaran, ada ilmu yang boleh kita belajar daripada kegagalan itu. Sebab tu Tuhan jadikan dalam hidup kita ni ada yang berjaya kita lakukan dan ada yang belum berjaya. Sebab tu sebenarnya istilah gagal itu bukannya penutup kepada segala-galanya. Sebaliknya gagal itu adalah satu batu untuk kita loncat menuju ke matlamat yang kita nak capai. Maksudnya bila kita jatuh, macam bayangkan, sebab saya ni seorang guru, bila saya bercakap dengan pelajar-pelajar saya mengenai bagaimana kita nak melompat, kalau kita nak melompat lebih jauh, kita sebenarnya tak boleh melompat dalam keadaan kita berdiri. Cuba bayangkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan berdiri, lepas tu nak melompat ke satu tempat kehadapan, titik kehadapan, berbanding kalau kita cangkungkan badan kita sikit, kita bongkokkan sikit, kita buat persediaan, rendahkan badan kita sikit, lepas tu kita melonjak ke depan. Sebenarnya lonjakan itu akan pergi lebih jauh dalam keadaan kita yang bukannya nak melonjak tu kita berdiri tegak.
Macam tu. Maksudnya sekarang ni saya bercakap ni seolah-olah macam berada dalam bilik kuliah. Kelas saya lah. Saya bayangkan macam gitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun kena balik semula ke sekolah bersama-sama saya walaupun mungkin dah 30 tahun, 40 tahun meninggalkan alam persekolahan. Okey, baik. Jadi saya